Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha mengasihani hamba-hambanya. Tuhan yang memiliki hari kemudian. Tuan-tuan, saudara-saudari, para hadirin yang dikasihi sekalian, kali ini kita akan membawa satu tajuk berkenaan dengan uluhiyah. Berkenaan dengan uluhiyah. Apa itu uluhiyah, tuan-tuan? Sebagai pelajaran kita pada kali ini berkaitan dengan ilmu-ilmu fardu ain, yaitu uluhiyah atau dinamakan korban itu. Hukumnya apa, tuan-tuan? Hukumnya mengikut mazhab Asy-Syafi'i, hukumnya sunnat muakkad, yakni sunat yang sangat dituntut dalam mazhab Syafi'i. Ada 3 mazhab yang mengatakan bahawa hukum korban itu adalah sunnat muakkad, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Kecuali satu sahaja, itu Imam Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi sahaja mengatakan bahawa korban itu hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil mazhab Hanafi. Tapi hari ini kita akan membincangkan tentang udhiyah ataupun ibadah korban ini dengan mazhab Syafi'i, yaitu mazhab kita, mazhab yang kita amalkan di Malaysia ini dan juga umumnya di kawasan Nusantara ini, yaitu kurban, ibadah kurban. Dan kita berpandukan kitab yang dipanggil kitab Mata'ul Badrin, ya. Nah, kita merujuk dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan apa yang terdapat daripada kuliah ataupun siri-siri tazkirah kali ini dapat memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Dan korban itu bukan wajib, ya, tetapi jadi wajib bagi orang yang bernazar, ya. Orang yang bernazar untuk mengibadah kurban, maka jatuh wajib baginya. Seperti dia katakan, karena Allah wajib atas aku berkorban. Kalau ada yang berkatakan bahawa karena Allah wajib atas berkorban, maka kata itu jatuh wajib baginya. Ataupun orang yang bernazar, bernazar, nazar, tahu tuan-tuan, bernazar dengan mengatakan, aku jadikan haiwan ini sebagai korbanku kerana sebab-sebab. Contoh, jika aku, contohlah kalau dia katakan, jika aku lulus dalam pemeriksaan ini, maka aku bernazar untuk menyembelih korban. Ya, okey. Tetapi tidak jatuh wajib. Tidak jatuh wajib bagi si penyembelih, ya. Penyembelih, ya, tidak jatuh wajib bagi si penyembelih haiwan bila dia berkata bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Bila dia berkata begitu dengan maksudnya, dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, maka terimalah daripada aku. Waktu itu dia tidak jatuh wajib, ya. Walaupun ia sebut perkataan ini ialah korban untukku, kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil berkat, bukan niat memberitahu orang bahawa dia berniat untuk bernazar dan sebagainya. Bilakah waktu korban itu? Bilakah masa untuk kita berkorban itu? Waktu dia ialah mulai dari naik matahari pagi hari nahar, yakni pada 10 Zulhijjah, ya. Bermula 10 Zulhijjah ketika naik matahari. Tapi yang afdalnya kata ulama,
ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki dan berkekalan waktunya hingga jatuh matahari pada hari 13 Zulhijjah. Artinya 10, 11, 12, 13. Masih lagi boleh menyembelih korban ya. Berkekalan waktunya hingga jatuh matahari. Hingga jatuh matahari ini maknanya terbenam matahari, sebelum terbenam matahari itu pada 13 Zulhijjah. Artinya 10 kita masih boleh menyembelih, 11, 12 dan 13. Ya, itu waktunya. Binatang yang sah dibuat kurban itu, apa dia binatang yang sah dibuat kurban itu? Apakah binatang-binatang yang sah kita buat kurban itu? Tuan-tuan dan para hadirin yang menonton video ini, apakah binatang-binatang yang sah kita gunakan untuk kurban itu? Pertama sekali, binatang itu mestilah binatang ternakan. An'am dipanggil ya, binatang ternakan. Jadi kalau begitu binatang yang bukan ternakan tak boleh, memang tidak boleh. Contoh kita jumpa binatang liar di hutan seperti kijang ke ataupun pelanduk ke, rusa ke, ya, kita nak jadikan ibadah kurban tidak boleh sebab dia hendaklah binatang ternakan, iaitu seperti unta, lembu, kerbau, biri-biri atau kambing. Kambing ni ada dua jenis, satu kambing biasa, satu kambing biri-biri. Kemudian unta pula boleh buat korban untuk berapa orang? Unta itu boleh kita buat korban dibagi-bagi kepada berapa orang? Kepada 7 orang saja, ataupun 7 bahagian sahaja. Demikian juga lembu dan kerbau ya. Kita boleh bagi 7 bahagian. Lembu, kerbau boleh bagi kepada 7 bahagian. Kemudian pada unta, okey, pada binatang-binatang ini ada had umur ya. Ada had umur untuk kita jadikan korban. Pada unta disyaratkan berumur 5 tahun ataupun masuk ke 6 tahun untuk unta. Kalau kita jumpa unta yang bawah daripada 5 tahun, maka tidak sah digunakan untuk korban kerana tak cukup umur. Mestilah di atas 5 atau 6 tahun ya. Cuma di Malaysia ni jarang kita gunakan unta ya, sebab memang payahlah ya. Kemudian bukan saja payah, kebanyakan rakyat Malaysia pun tak biasa memakan unta. Saya sendiri pun tak pernah ya, macam mana rasa dan sebagainya. Jadi kita gunakan apa? Kita gunakan lembu, kebiasaannya lembu lah, ataupun kerbau, tapi kebiasaannya lembu. Lembu dan kerbau dan kambing berumur masuk ke 3 tahun. 2 tahun lembu dan kerbau, kambing ya, berumur 2 tahun, bawah 2 tahun tak boleh. Dan pada biri-biri, kambing biri-biri berumur 1 tahun. Pada kambing biri-biri yang berumur 1 tahun atau sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Sekalipun belum cukup umurnya setahun, padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas. Kambing biri-biri walaupun umurnya tak sampai setahun, tetapi dah bersalin, bertukar gigi hadapannya, maka itu pun boleh, kata ulama ya. Kemudian syaratnya lagi, binatang-binatang ternakan, binatang al-an'am ni, binatang an'am ni, ternakan ini syaratnya mestilah tidak cacat. Mesti tidak cacat ya. Seperti tidak, contoh cacat telinga, tidak ada telinga, ataupun ekornya telah terpotong. Ada pula orang yang apa ni, suka makan sop ya, sop gearbox ni. Orang kata gearbox apa kan? Tak tahulah. Sop ekor lah contoh. Nampaknya ada lembu tu dihantamnya, dipotong ekor. Kemudian itu pula jadikan korban. Tak boleh kerana cacat. Tak ada ekor. Ataupun lembu tu lembu gila. Ada pula lembu gila. Hentam sini ya. Itu pun tak boleh. Kemudian lembu tu pula kudung kakinya pun tak boleh. Kemudian lembu tu pula sangat kurus, tinggal tulang, tinggal kulit dengan tulang, tuan-tuan. Kita biasa nampak kan lembu tu, mungkin lembu tu sakit,
mungkin giginya berlubang dan sebagainya lah. Jadi dia tak selera makan rumput, akhirnya badannya jadi kurus, kering, nampak kulit dengan tulang saja. Ini pun tak boleh. Ataupun yang buta matanya, matanya buta, matanya sebelah buta pun tak boleh, ya. Jangan pula kita nak pakaikan dia kacamata untuk kita jadikan korban. Tak boleh. Hukumnya tak boleh. Kemudian juga diisyaratkan berniat korban ketika menyembelihnya, sama ada sembelih sendiri atau wakil. Dan niat ketika memberi wakil, mesti ada niat. Innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan tu mesti ada niat. Jika tak ada niat, maka tak salah, mesti ada niat. Sembahyang pun ada niat, kan? Lafaz niat untuk menyembelih kurban sendiri. Inilah kurbanku kerana Allah Ta'ala. Contoh lafaz niat bagi penyembelih yang tidak menyertai kurban. Inilah kurban jamal yang aku wakili kerana Allah Ta'ala. Contoh lafaz niat penyembelih jika berkongsi kurban 7 bahagian. Inilah kurbanku, Hasan, Kasman, Safiq, Tamrin, Junaidi dan Zamri kerana Allah Ta'ala. Maka kita mesti berniat, ya. Haram makan korban wajib. Haram makan korban wajib. Bahkan hendaklah disedekahkan kesemuanya. Dan sunat makan sebahagian daripada korban sunat. Artinya korban wajib ni tak boleh kita makan, tuan-tuan. Ingat. Kalau kita korban wajib, apa tadi yang kita cerita tadi awal, iaitu orang yang berkorban dengan ada nazar ni, dan mengatakan bahawa korbannya itu wajib, maka semua daging tu, korban tu tak boleh dimakan. Jadi nak ke mana? Hendaklah dia hadiahkan kepada fakir miskin. Ini korban sunat pula kita boleh makan, ya. Kita boleh makan dagingnya, sebahagian daripada korban itu, manakala yang bakinya disedekahkan mentah-mentah. Tak boleh yang masak, ya. Daging korban ni sama ada yang wajib, yang sunat, dagingnya mestilah yang mentah. Tak boleh yang masak. Mentah tu kita hadiahkan kepada fakir miskin atau diberi kepada orang kaya sebagai hadiah. Orang kaya pun boleh sebagai hadiah, ya. Kata ulama, bagi jiran-jiran pun boleh sebagai hadiah. Bila telah diterima oleh fakir miskin, jadilah daging itu hak miliknya. Bila kita dah bagi dengan fakir miskin, maka pandai-pandailah fakir miskin itu nak makan ke, nak apakah, itu terpulang. Sebab itu hak miliknya. Fakir miskin itu nak jual pun boleh. Yang tak boleh jual kita. Kita punya ibadah korban, kita tak boleh jual. Ya. Tetapi fakir miskin itu haknya, hak miliknya, ya. Kemudian ia boleh buat suka hatinya. Sama ada hendak makan, fakir miskin itu yang dapat daging tu, dia boleh buat suka hatinya lah. Sama ada hendak makan sendiri atau diberi orang, diberinya orang atau dijual atau sebagainya. Orang yang punya korban tidak ada hak meletakkan syarat-syarat kepada fakir miskin itu. Tak bolehlah yang kita ni punya lembu, kita beribadah korban, kita pun bagi syarat. Kamu orang miskin, ya. Ini aku bagi daging lembu. Jangan kamu jual lah, kau makan saja. Tak boleh. Itu hak mereka. Bila kita dah bagi, niat bagi, kita tak ikut campur dah. Ya. Okey. Faham itu? Haram dijual korban, daging korban oleh yang empunyanya, sama ada dagingnya atau tulangnya atau kulitnya atau bulunya. Ingat, haram dijual korban oleh yang empunyanya. Daging korban tu haram kita jual oleh yang punya tu. Sama ada dagingnya atau tulangnya atau kulitnya atau bulunya, haram. Tak boleh dijual. Tak boleh sama sekali. Jadi masalahnya, apakah hukum memberi upah daging korban kepada tukang sembelih dan pembantu-pembantunya, yakni pembantunya seperti yang melapa-lapa daging itu? Apa hukumnya? Hukumnya kata ulama 4 mazhab, sepakat ulama 4 mazhab mengatakan haram. Haram kita memberi upah daging korban kepada tukang sembelih dan pembantu-pembantunya. Ini hadisnya, saya bacakan hadisnya, hadis sahih, ya, sebagai dalil. Hadis sahih itu hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah.
Katanya Rasulullah SAW telah memerintahkan aku menyembelih unta-untanya. Baginda memerintahkan agar aku mensedekahkan daging, kulit, dan apa yang menutupi belakang unta-unta itu, seperti pelana dan sebagainya. Baginda juga memerintahkan agar aku tidak memberikan kepada al-jazar. Al-jazar ni artinya tukang sembelih lah, ya, penyembelih atau membantu melepah daging, ya. Nah, orang yang melepah daging, daging itu dilapa-lapa, dihiris-hiris pun Rasulullah melarang. Bahkan Rasulullah perintah kan kepada Sayyidina Ali, katanya baginda juga memerintahkan agar aku tidak memberikan kepada al-jazzar, penyembelih atau orang yang melepah daging, sedikit pun darinya, sedikit pun tak boleh. Dan kata Sayyidina Ali lagi dalam hadis ini, hadis Bukhari Muslim ini, sambungannya, kata Sayyidina Ali, kami memberikan kepada penyembelih dan pelepah upah daripada harta kami. Jadi kalau orang tanya, jadi macam mana lah kami nak bagi upah kepada tukang sembelih, nanti tukang sembelih tak datang. Upahnya hendaklah dibagi dengan selain daripada daging korban. Contoh, kita nak bagi wang ringgit, boleh? Kita nak bagi 100 ringgit pada seorang tukang sembelih, boleh? 100 ringgit. Sembelih pun tak lama, tuan-tuan. Sembelih ni mungkin dalam 1 minit. Yang tukang sembelih lah time sembelih, sebab yang angkut daging, yang ambil daging, yang angkut lembu, ikat lembu, tarik lembu tempat disembelih adalah orang lain, bukan tukang sembelih. Tapi tukang sembelih diberi hadiahkan 100 ringgit, boleh? Terpulanglah ikut kemampuan kepada yang berkorban itu, dan ikut persetujuan kepada tukang sembelih. Nak bagi hadiah, contoh nak bagi hadiah roti ke, boleh, selain daripada daging korban. Tapi elok kita hadiahkan, kebiasaannya lah hadiahkan wang ringgit. Cuma bolehlah juga bagi daging korban kepada tukang sembelih, tapi bukan upah, bukan sebagai upah, tidak, tapi sebagai sama rata dengan orang-orang lain. Kalau contoh daging setiap penduduk kampung itu, ataupun orang yang dapat daging korban itu, atau jiran-jiran di kawasan itu, ataupun fakir miskin dapat seorang sekilo, maka tukang sembelih pun dapatlah seorang sekilo. Tapi niatkan bukan upah, ya, tak boleh. Tapi niatkan sebagai memberi, ya, tak boleh niatkan sebagai upah karena haram. Ini hadisnya sebagai rujukan kita, ya. Okey, sambung lagi. Kemudian, tiada sah diperbuatkan korban bagi orang-orang yang hidup melainkan dengan izinnya. Melainkan dengan izin. Artinya kalau kita nak buat korban orang hidup, masih hidup, kita tak minta izin, tak boleh. Tidak sah, kata ulama. Mesti kita minta izin, ya, minta izin dulu nak buat korban. Kecuali kata ulama, kecuali bapaknya atau datuknya, maka harus membuatkan korban untuk anak dan cucunya. Itu boleh. Daripada harta bapa atau datuk itu sendiri, itu boleh. Kalau kita nak, bapa lah dia nak bagi korban buat anak cucunya, boleh. Ya, menggunakan daripada harta bapa atau datuk itu sendiri. Ya. Kemudian, tiada sah diperbuat korban untuk orang yang sudah mati. Tidak sah. Orang yang sudah mati, contoh keluarga kita yang dah mati, ibu dan ayah kita yang dah mati, dah meninggal dunia, tiada sah, ya, diperbuatkan korban untuk arwah itu, kecuali ada kecualinya. Kecuali ia berwasiat, ketika itu baru sah diperbuatkan korbannya. Kecuali kalau sebelum dia mati, sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia wafat, dia berwasiat, ya, kepada warisnya, barulah boleh kita perbuatkan korban untuknya. Maka bila sudah diperbuatkan korban, wajib disedekahkan ke semua sekali. Untuk arwah-arwah ni, kalau kita niatkan korban untuknya, maka wajib kita sedekahkan semua daging korban itu, ya, wajib semua, kata ulama, semua sekali. Ya, orang yang membuatkan itu tiada boleh bagi, orang yang membuatkan itu tiada boleh makan bagi dirinya atau orang-orang yang di dalam tanggungannya, kerana dia dalam hukum tiada diluluskan seorang itu bersifat memberi dan juga bersifat menerima. Dalam hukum, artinya dalam hukum
orang yang membuatkan korban untuk arwah-arwah tu tiada boleh makan bagi dirinya, tak boleh makan bagi dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Artinya tanggungannya keluarganya lah. Kalau ditinggal serumah tu dan satu keluarga tak boleh. Kecuali yang diluluskan ialah sedekahkan kepada semua, pada fakir miskin dan pada jiran-jiran lain, tetapi ahli keluarga tak boleh makan walaupun sikit pun. Alhamdulillah ya. Habis bab korban, habis ya di situ. Kemudian kita baca masalah-masalah ya. Pembagian korban. Bagaimana pembagian daging korban? Daging korban dibagikan pada 3. Ini kalau kita nak buat ibadah korban sendiri ya, bukan untuk arwah, untuk sendiri. 1/3 untuk fakir miskin. Kita siapkan 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk kita lah dan keluarga kita, dan 1/3 untuk jiran-jiran kita ataupun adik-beradik kita. Maksudnya kalau kita tu anak isteri kita lah. Tapi 1/3 lagi kita bagi untuk adik-beradik kita ataupun jiran-jiran kita. Kemudian haram kita simpan daging korban untuk yang dihadiahkan pada fakir miskin. Haram. Tak boleh. Tak boleh simpan. Tapi daging korban kita sendiri boleh kita simpan. Berapa lama terpulang? Tak berapa lama. Daging kita sendiri. Daging korban tersendiri. Tapi daging korban yang nak dihadiahkan pada fakir miskin, haram kita simpan. Kena bagi cepat. Ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, begitulah sedikit tentang ibadah korban. InsyaAllah. Sekian. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.